itu. Dan di konti kita ada Ustaz Muhammad Syahari bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Siti. Ya, Saban Isnin kita kembali berkongsi macam-macam cerita daripada Al-Quran Karim yang mana banyak sangat iktibar dan juga cerita-cerita motivasi yang kalau reti nak kita ambil tu ia sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Dan Ustaz akan tolong bahagian tu. Jadi Ustaz Syahari mungkin boleh sambung tentang kisah kita, kisah Nabi Zakaria dalam fokus kita kebesaran Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada Siti, Sama. penerbit kita untuk segmen Ibrah di setiap hari Isnin 5 suku petang. Dan hari ini 23 Mac 2015. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita meneruskan pengembaraan kita daripada kisah orang-orang sukses yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kali ini kita meneruskan proses kita berkenalan dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Dan pada minggu lepas kita telah berkongsi bagaimana adab dan lunaknya cara berkomunikasi Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika baginda memohon supaya dikurniakan kepadanya putera ataupun kepadanya zuriat yang akan meneruskan perjuangan sebagai Nabi Bani Israel. Kerana Nabi Zakaria sangat bimbang apabila baginda yang sudah berumur 75 tahun, setengah riwayat kata 90 tahun lebih, tanpa seorang putera pun, dibimbangi Bani Israel akan kembali kepada keadaan mereka yang tidak menyembah Allah. Dan lebih dibimbangi lagi adalah akan berlaku penyelewengan kepada kitab Taurah. Kitab Taurat yang telah diwariskan kepada Nabi Zakaria sejak daripada Nabi Musa, Nabi Harun alaihi salam. Kerana dikatakan Nabi Zakaria ini adalah keturunan nasab daripada Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan sedang pendengar, pada minggu lepas kita telah merumuskan 3 perkara, 3 kaedah, 3 seni yang telah dilakukan oleh Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah. Inilah ibrah untuk kita bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimustajabkan Allah. Marilah ya Siti dan semua sedang pendengar, jadikan 3 checklist ini yang kita ambil daripada Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Pertama, laporkan seluruh kelemahan kita. Tunjukkan diri kita ini begitu lemah dan sesungguhnya kamu sahaja ya Allah yang maha kuat. Kerana Nabi Zakaria meluahkan pada Allah, beliau sudah beruban, beliau sudah lemah tulang-tulangnya. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan pada Allah kita adalah hamba-Nya yang banyak melakukan amal soleh. Dengan amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas itu, kita bertawassul dengannya. Kerana inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ketika beliau berkata, ya Allah, aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu selama ini. Dan kali ini aku kembali merujuk kepadamu dan aku tidak pernah bosan kepadamu. Dan yang ketiga, kita bicarakan pada minggu lepas, kita sebut dengan jelas objektif permintaan kita itu dan kaitannya dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Yaqub menyatakan, beliau mahu anak bukan sekadar mahu anak sebagaimana ahli keluarga yang lain yang tidak diberikan takdir untuk memperolehi zuriat. Tetapi baginda mahu anak yang bukan sekadar anak, zurriyah tayyibah. Sebab ada zurriyah yang tidak tayyibah, tetapi Al-Quran mengatakan zurriyah tayyibah, anak yang baik, yang bukan sekadar anak, tetapi anak yang yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang akan mewarisi perjuangan Nabi Yaqub, yang akan menjadi hamba yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita bicarakan pada minggu lepas. Kali ini sedang pendengar Siti, kita mahu berkongsi hasil daripada adab doa ini. Allah respon kepada Nabi Yaqub AS. Allah mendengar rintihan dan luahan Nabi Yaqub ya, ketika beliau berseorangan di mihrabnya. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 89 dinyatakan Nabi Zakaria ini orang yang suka beribadah dalam keadaan berseorangan. Dan dalam keadaan menginsafi dirinya sebagai seorang yang berseorangan tanpa anak. Rabbi
La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku keseorangan. Dalam erti kata tidak ada anak yang akan mewarisi perjuanganku. Sedangkan kamulah yang sebaik-baik pemberi waris ataupun yang boleh menyebabkan adanya zuriat kepada diriku, hamba-Mu, ya Allah. Nabi Zakaria telah mendapat perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah respon kepada Nabi Zakaria, di mana Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Di mana ia berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tiba-tiba ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedengaran Allah respon kepada Nabi Zakaria. Subhanallah, alangkah indah hidup ini sekiranya kita merasakan Allah yang kita panjatkan doa itu Maha hidup dan Maha mendengar. Kita tidak syok sendiri. Kita sangat yakin Allah sedang mendengar rintihan dan luahan kita. Kalau tidak ada 3 checklist tadi dibimbangi, kita tidak layak untuk mendapat perhatian langit. Maka sedang pendengar, kalau mahu mendapat respon daripada Allah, perhatikan uslub, intonasi suara dan cara Nabi Zakaria berdoa. Ini antara model terbaik manusia yang dipertontonkan kepada Rasulullah sebagai hamba yang terbaik ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan sebarang kemustahilan. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam. Kami berikan berita gembira, khabar gembira kepadamu bahwasanya kamu akan mendapat seorang putera, ghulam, seorang anak. Dan kami berikan kepadanya nama Yahya. Subhanallah, tidak pernah ada seorang nabi yang dinamakan direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya nabi yang Allah sendiri menamakannya dengan nama Yahya, dan nama Yahya ini tidak pernah tercipta sebelumnya. Nama Yahya tidak pernah muncul dalam peradaban manusia dan para anbiya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak pernah menciptakan orang yang mempunyai nama seperti baginda yang akan dinamakan sebagai Nabi Yahya. Kemudian, bila Allah mengkhabarkan kepada Nabi Zakaria, pertamanya dia akan dapat anak. Yang kedua, namanya pula tidak pernah disangka oleh Nabi Zakaria, namanya Yahya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu artinya menumpang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, ataupun Tuhan yang menghidupkan. Maka Nabi Zakaria terkejut. Sebab sebelum ni, kalau kita lihat pada minggu lepas, Nabi Zakaria berdoa, Ya Allah, habli min ladunka waliyah. Kurniakan aku di luar daripada hukum sebab musababmu seorang anak. Artinya Nabi Zakaria memang dia tahu permintaannya nampak seperti mustahil. Tetapi kerana suatu kepentingan meneruskan perjuangan, menjaga dan mentarbiah Bani Israel, maka Nabi Yaqub meluahkan juga, walaupun dalam hatinya mungkin terasa, macam mana benda ni boleh berlaku? Tak apalah, aku doa juga pada Allah. Sebab tu disebut min ladunka. Kita bicarakan minggu lepas. Bukan min indika waliya. Min ladunk. Once dalam Al-Quran menyebut min ladunk, maka itu berarti akan ada sesuatu berlaku di luar daripada hukum sebab musabab. Kalau min indik, masih lagi ada ruang sunnatullah. Masih lagi ada ruang perkara itu berlaku mengikut logik akal. Tetapi sekarang Nabi Yaqub hanya berdoa pada Allah dengan harapan pandai-pandailah yang maha pandai, yang maha bijaksana melakukan kepadanya. Nabi Zakaria tahu, bahkan dia telah melaporkan pada Allah, isterinya mandul, akir. Dan dia sudah tidak ada keupayaan. Sudah begitu tua, tidak ada upaya lagi untuk menggauli isterinya, dan jauh sekali untuk mempunyai kekuatan di mana di akhirnya boleh menghasilkan zuriat. Tetapi akhirnya Allah tunjukkan dengan Allah sendiri mengabulkan permintaan Nabi Zakaria, di mana berlaku firman Allah, Allah menganugerahkan kepadanya anak lelaki. Maka timbul persoalan yang mengejutkan Nabi Zakaria. Anna yakunu li ghulam.
Ya Allah, bagaimana ya aku akan dikurniakan anak? Sebab ketika aku berdoa padamu, aku tidak pernah terfikir isteriku yang mandul ini akan kamu kurniakan zuriat padanya, pada rahimnya. Yang mungkin terlintas di fikiranku adalah kemungkinan kamu mendatangkan kepadaku isteri yang kedua, atau mungkin kamu mendatangkan perkara-perkara lain yang boleh aku terima dengan logik akal. Ini tafsiran para ulama pada maksud rintihan kejutan Nabi Zakaria ini. Namun kalaulah anak itu dicetuskan daripada isteriku yang mandul, dan aku ni pula tidak mampu untuk menggaulinya lagi kerana usiaku yang telah tua, bagaimana tu ya Allah? Tuan-puan, mari kita fahami ini bukan sebagai suatu tindakan mempertikai. Jauh sekali para Nabi mempersoal. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengatakan dia boleh menghidupkan yang mati, maka Nabi Zakaria meminta kepada Allah tunjukkan kepadanya bukti. Bukan kerana Nabi Ibrahim tidak percaya. Nabi Ibrahim percaya, cuma kepercayaan atas dasar ketenangan lebih baik daripada kepercayaan atas dasar terima bulat-bulat. Dalam hati ada pemberontakan, ada penuh persoalan, maka Allah tunjukkan pada Nabi Ibrahim bagaimana burung-burung yang telah dicincang lumat akhirnya dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tuhyil mauta awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku tanya bukan kerana aku tidak beriman, tetapi aku sekadar mahu mendapatkan ketenangan. So kita kena faham penjelasan Nabi Zakaria meminta, ya Allah, bagaimana isteriku boleh untuk dikurniakan zuriat? Nabi Zakaria sekadar mahukan detail bagaimana proses itu akan berlaku, sebab ia di luar daripada logik. Bagaimana isteri yang sudah mandul, yang sudah tidak ada kemampuan untuk haid ataupun untuk berlaku kesuburan selepas haid, tiba-tiba boleh dikurniakan kesuburan, dan kemudian dengan berlakunya pergaulan isteri dengan suami boleh dikurniakan anak. Jadi Nabi Zakaria sekadar mahukan detail daripada Allah, sebagaimana Nabi Uzair. Nabi Uzair rahimahullah alaihi salatu wassalam juga sama, pernah kita bicarakan di segmen Ibrah. Bila dia lihat perkampungan Palestin musnah, hancur, Nabi Zakaria tertanya-tanya, kaifa yuhyillah hadhil qaryah ba'da mautiha? Bagaimana Allah mau menghidupkan perkampungan ini selepas musnah teruk? Nabi Uzair bukan mempertikaikan Allah mampu melakukan ini semua, tetapi Nabi Uzair sekadar, ialah kita manusia, kita tak mampu masuk wilayah Allah, wilayah Tuhan. Jadi kita nak, Allah, kalau kamu sudi, ya Allah, boleh tak tunjuk pada saya macam mana proses tu akan berlaku? Sebab manusia ni dia sangat terbatas pencapaian ilmunya. Hanya beberapa sahaja baru berjaya dibuktikan secara sains ataupun secara nampak depan mata. Maka Allah berfirman, respon kepada Nabi Zakaria, qala kadhalik. Kadhalik. Tuan-puan, bila kita jumpa ayat kadhalik, ini adalah suatu kesimpulan daripada perjalanan sejarah yang begitu lama. Bila Allah mention kadhalik, artinya demikianlah. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang bagi manusia nampak macam pelik, tetapi bagi yang maha berkuasa, kadhalik, sudah banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu ciptakan dengan pada pendapat manusia ia nampak macam pelik. Maka bila Allah kata kadhalik ya Zakaria, Allah sangat berkuasa untuk melakukan itu semua. Walaupun kamu sudah tidak ada kemampuan untuk menggauli isterimu, walaupun kamu sudah berusia 70 tahun, walaupun isteri kamu mandul, sudah tidak ada haid dan tidak ada kesuburan, Allah, tengok ya, kata Buya Hamka rahimahullah dalam tafsir Al-Azhar, Allah berkuasa untuk memberikan kamu kekuatan semula yang dinamakan hari ini kekuatan seksual. Allah mampu memberikan kamu tenaga dan stamina untuk menggauli isterimu, wahai Zakaria. Dan Allah mampu memberikan rangsangan kepada isterimu untuk dapat mendekatimu dan di akhirnya tercetus dan zuriat yang dinamakan Yahya. Allah Maha berkuasa untuk mencetuskan isu itu semua. Kerana itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Huwa alayya hayyin. Qala rabbuk huwa alayya hayyin.
Allah berfirman, ya Zakaria, itu terlalu mudah bagiku. Ia terlalu mudah bagiku. Dan Allah Ta'ala menenangkan Nabi Zakaria dengan mengungkitkan, wahai Zakaria, qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Cuba kamu fikir sejenak, wahai Zakaria, apa yang pelik sangat untuk aku mencipta zuriat kepadamu daripada seorang yang sudah mandul dan kamu yang sudah berusia. Sedangkan kamu tu sendiri, dulu kamu tu tak ada. Kamu tu sendiri tak ada. Tetapi dengan hukum sebab musabab, berlaku pergaulan suami isteri, ayahmu dan ibumu, maka kamu tercipta daripada tiada kepada ada. Maka apa yang pelik? Nanti di segmen ibrah akan datang akan berlaku lagi benda pelik, di mana Nabi Isa dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahim Maryam tanpa disentuh oleh seorang lelaki. Akan ada yang lebih ekstrim peliknya. Maka Nabi Zakaria kembali tenang atas penjelasan Allah yang tidak memperincikan pun bagaimana proses itu akan berlaku. Cuma Allah hanya mengatakan, ini terlalu mudah bagiku, wahai Nabi Zakaria. Dan Allah memberitahu Nabi Zakaria, tengok dirimu sendiri. Dulu kamu tak ada. Saya tak ada. Siti dulu tak ada. Betul. Tapi macam mana boleh ada sekarang? Pernahkah kita mengingati apa yang pernah berlaku pada kita ketika kita tiada? Kita sendiri tak mampu ingat ketika kita di alam rahim, Siti, kan? Tak ada orang mampu merakamkan babak bayinya ketika di dalam perut ibunya. Sebab itu kita tak ingat apa yang kita buat dalam perut mak kita dulu. Apatah lagi kita di alam roh, Allah tak beri kita memori. Tetapi perbuatan kita di atas dunia ni, Allah Ta'ala kata kita boleh ingat sampai di akhirat nanti. Itulah hebatnya alam dunia. Jadi, sedang pendengar, Nabi Zakaria telah diberikan suatu tanda oleh Allah Ta'ala. Maknanya ini peringkat ketiga. Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Zakaria. Pertama tadi Allah berkata ia terlalu mudah. Ini clarification daripada Allah. Yang kedua, kamu tengok sendiri diri kamu, wahai Zakaria, kamu dulu pun tak ada, tapi macam mana kamu boleh ada? Allah boleh menghilangkan hukum sebab musabab itu dengan mudah saja. Hanya saja hari ini Allah jadikan manusia dengan hukum sebab musabab, iaitu berlaku persenyawaan antara telur lelaki dengan telur perempuan, ni sperma dengan ovum. Namun yang ketiga, Allah menenangkan Nabi Zakaria dengan Allah Ta'ala beritahu, ya Zakaria, kamu tidak akan mampu bercakap dengan lidahmu itu selama 3 malam. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiyah. Ayat 10 surah Maryam. Kalau dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala tak kata 3 malam. Allah Subhanahu wa taala kata 3 hari. Ya, adalah hikmahnya, bererti keseluruhan 24 jam, 3 hari, 3 malam itu Nabi Zakaria, dia cuba nak bercakap dengan manusia dan Bani Israel di sekelilingnya. Dia cuba nak bercakap dengan keluarganya, tetapi dia tidak akan mampu melakukannya. Lidahnya kelu, Siti. Tak mampu nak bercakap. Ini tanda-tanda bagaimana peliknya Allah Ta'ala boleh buat pada kamu, Zakaria. Maka tak perlu pelik Allah Ta'ala boleh buat kepada isterimu yang mandul. Dan Allah boleh timbulkan keinginan syahwah itu kembali kepadamu. Tak ada benda pelik atas muka bumi ini atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baki lagi saya simpulkan, ya. Sebelum saya simpulkan, Siti, apabila Nabi Zakaria tidak mampu untuk berkata-kata, Nabi Zakaria hanya mampu memberikan isyarat kepada kaumnya. Dalam bahasa isyarat lah, Siti. Bahasa isyarat. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dengan bahasa isyarat itu, dia tak bagi tahu apa pun. Dia bukan nak bagi tahu apa. Dia cuma mahukan Bani Israel terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak mampu nak cakap benda tu. Allah Taala berfirman dalam surah Maryam ayat 11, maka Zakaria telah keluar daripada mihrabnya. Mihrab ni artinya salah satu bahagian dalam masjid. Ya, Nabi Zakaria keluar sebab Nabi Zakaria ni dia penjaga masjid. Dia penjaga mihrab. Dan satu hari nanti dia akan menjaga Maryam yang akan menjaga mihrab ini. Dan bila dia keluar daripada masjid, dia pergi jumpa kaumnya. Ini ayat menunjukkan Nabi Zakaria tidak pernah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang Nabi. Dia meneruskan perjuangannya sebagai seorang Nabi. Walaupun tidak boleh bercakap, tetapi dia terus berdakwah kepada kaumnya, meminta kaumnya ingat Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua perbuatan kamu.
office hour ke, tak office hour ke, sebagai pekerja ke, sebagai suami ke, sebagai anak ke, semuanya lakukan dalam proses mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cuma kali ni dia dalam bahasa syarat lah. Macam mana bahasa syarat tu wallahu alam. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim. Fa auha ilaihim, Nabi Zakaria beri isyarat pada mereka, an sabbihuhu bukratan wa ashiya. Sebagaimana aku tak boleh bercakap pagi sampai ke malam, kamu juga mestilah sentiasa berzikir pada Allah pagi sampai malam. Subhanallah. Maka inilah kepelikan yang berlaku dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Siti, ada perkara dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perkara yang bukan dalam wilayah kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Zakaria, saya mahu fokus kepada kenapa Nabi Zakaria meminta kaumnya terus berzikir kepada Allah meskipun beliau mampu mengatakan dalam bentuk bahasa isyarat. Artinya manusia jangan nampak benda pelik baru nak berzikir pada Allah. Betul. Kan, Siti? Betul. Nabi Zakaria, surah Maryam ayat 11. Nabi Zakaria bila Allah tunjukkan benda pelik padanya, apa dia buat? Ada dia duduk sorang-sorang, merasai kelemahan diri dan terus beruzlah daripada masyarakat, terus mengharapkan kepada Allah belas kasihannya. Kerana terlalu kagum Allah berikan zuriat, dia terlalu gembira. Allah, Siti 70 tahun tak dapat zuriat, siapa tak gembira, Siti? Ya. Kalau saya lah mungkin 2-3 hari kita rasa gembira sangat nak menghargai Allah. Tapi Nabi Zakaria terus keluar daripada mihrab. Ada masa dia beruzlah, tapi ada masa fakharaja. Fakharaja ni dafa di sini fa'ut ta'qib. Maknanya terus. Dia tak buang masa terlalu lama dalam masjid. Tidak terlalu gairah beruzlah. Terus keluar kepada kaumnya. Sebagai tanda syukur pada Allah. Dia kembali aktif, bersemangat berdakwah. Walaupun dengan bahasa syarat. Dia tak bagi alasan, aku diminta Allah untuk tidak mampu berkata-kata pada kalian. Maka dijadikan ini alasan untuk dia beruzlah dalam masjid. Tidak. Namun Nabi Zakaria itu berdakwah dengan bahasa syarat. Nabi Zakaria kata, sabbihuhu bukratan wa ashiya. Kenapa ada perkataan bukratan wa ashiya? Sebab manusia ni kadang-kadang dia berzikir masa solat je. Ataupun kadang-kadang dia berzikir malam je. Tapi bila Allah kata, bila Nabi Zakaria kata bukratan wa ashiya, 24 jam berzikir pada Allah. Kamu kerja ke di KMFM, kamu memandu ke, kamu kembali menghadap Allah ke, kamu menghadap anak-anak keluargamu pun, semuanya mesti dalam keadaan zikrullah. Hati kamu buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi segerintir manusia. Bila berlaku sesuatu yang nampak macam pelik, pokok rukuk sikit ke, awan berbentuk pelik sikit, baru nak sebut subhanallah. Ini bukan cara kita menghargai kebesaran Allah. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dengan itu, Siti, kita tamat dahulu setakat ini. Dan insya-Allah pada akan datang kita akan mula memahami cerita mengenai Nabi Yahya alaihissalam dan Sayyidah Maryam alaihissalam, insya-Allah. Okey Ustaz, ya, ada soalan yang saya nak tanya ni pada Ustaz, ya. Bayangkan, ya, penantian selama 70 tahun, ya. Kalau kita lihat, kita nak kaitkan dalam kehidupan seharian ni, kalau orang baru kahwin setahun 2 tak ada anak, dah pakat pergi umrah dah. Bilang tahun selagi tak dapat anak, selagi itulah ulang-alik Mekah, Malaysia Mekah, ya. Doa kat Mekah buat umrah sebab nak zuriat. Tapi Nabi Zakaria menanti dengan penuh sabar selama 70 tahun. Jadi bagaimana? Ialah Nabi pun manusia, kita pun manusia. Macam mana agak-agaknya kita nak meneladani kesabaran Nabi Zakaria tu yang tunggu lama sangat tu, Ustaz? Betul, Siti. Saya raikan dahulu isu memilih waktu dan lokasi yang tertentu yang mustajab doa. Ini penting. Tidak dapat dinafikan apabila kita berada di tanah suci, kelihatannya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya dengan lebih luas. Kerana tidak boleh dinafikan berdoa di Raudhah contohnya, berdoa di Multazam contohnya, berdoa di Hajar Ismail contohnya, antara lokasi-lokasi yang sangat mustajab doanya insya-Allah. Namun demikian, kita tidak boleh beranggapan bahawasanya itulah segala-galanya. Yang paling penting bukan lokasi ataupun bulan Ramadan contohnya kita berdoa. Itu hanyalah secondary factor bagi saya. Allah Ta'ala memilih lokasi dan waktu-waktu tertentu untuk kita lebih shortcut
lebih mudah untuk tidak perlu queue panjang nak menghadap sultan. Boleh direct jumpa sultan, Maliki Yaumiddin, raja segala raja, untuk diperdengarkan kepadanya rintihan kita. Namun kalaulah orang beri kepada kita kelebihan untuk potong queue sekalipun, tetapi cara kita meluahkan masalah itu kepada sultan tak kena cara, tak ikut prosedur, tak ikut protokol, dapat shortcut sekalipun, sultan tak berkenan nak mendengar luahan rintihan hati kita. Maka primary factor di sini adalah adab kita berdoa, Siti. Sebab itu ini yang didetailkan dalam surah Maryam, dan inilah yang menjadi pedoman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya rintihan Nabi yang berjuang di Makkah dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan puan-puan sekalian, lihat ya, bila Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam, ya, daripada awal-awal cerita ayat yang kita bicarakan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Maryam kepada Ja'far, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah ke Habsyah, Ethiopia pada dahulu namanya. Bahkan Ja'far menggunakan ayat ini untuk dibacakan untuk melembutkan hati Maharaja Nasrani Najasyi. Lihat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada sahabat Nabi dalam bentuk suaka politik. Mereka berjaya mendapat perlindungan di bawah Najasyi, meskipun pada waktu yang sama musyrikin Quraisy sudah sampai ke Habsyah dan sudah berdepan dengan Najasyi dan meminta supaya dikembalikan sahabat-sahabat Muhammad, iaitu rakan-rakan mereka sendiri yang masuk Islam, untuk dikembalikan ke Mekah. Namun Najasyi kata, tak boleh aku serahkan mereka, sebab Najasyi telah dilembutkan hatinya dengan surah Maryam, dan Allah membantu para sahabat untuk berlindung di negara Najasyi. Poin saya, ya, nak dapat bantuan Allah, kena jaga adab. Nombor 2, baru memilih lokasi dan tempat-tempat tertentu. Selagi tidak menjaga adab, sebagaimana saya katakan tadi, cuba kita sedar diri kita, kita ni dosa kat mana sampai Allah uji kita dengan ujian macam ni. Ujian bukan sekadar tak dapat anak. Ada anak pun ada orang anak ramai, Siti. Tapi macam tak ada kebahagiaan dengan anak-anak ramai ni. Payah nak dengar cakap, belajar tak masuk, payah nak hafal. Kenapa ya? Ada orang bersugul ataupun duk meluahkan pada orang bukan tak ada anak. Kita yang tak ada anak, duk luah tak ada anak. Ada orang ramai anak, duk luah juga. Tak dapat keseronokan, kadang-kadang nak cari masa untuk meninggalkan anak-anak ni pun susah. Setiap orang ada masalah. Tetapi isunya sekarang, adakah masalah itu diluahkan pada Allah pada adab yang terbaik? So ini ibrahnya yang boleh kita pelajari. Allah tak menggambarkan kemustajaban doa Nabi Zakaria kerana dia berdoa di mihrab. Tidak ada perkataan mihrab daripada ayat 2 sampai ke ayat 6. Ayat mihrab datang pun selepas daripada ayat 6, 7, 8. Itu pun Allah Ta'ala nak beritahu Nabi Zakaria dimustajabkan doanya ketika dia sedang solat di mihrab. Artinya bantuan Allah itu datang ketika dia sedang solat di mihrab. Tetapi yang menyebabkan Allah mustajabkan doanya tidak ada kaitan dengan lokasi tertentu. Kita ni mungkin memikirkan mihrab bagi kita Nabi Zakaria, mihrab lah, tapi bagi kita Mekah Madinah. Tak tentu kalau duduk kat Multazam belakang Haji Ismail sekalipun berdoa tanpa hati, hanya cakap kat mulut je, datang ke Mekah Madinah semata-mata nak anak, tapi bukan nak anak yang soleh, nak anak yang diradai, dan datang ke Mekah Madinah tapi tak menyebut dosa terlalu banyak, datang ke Mekah Madinah tapi tidak bertawasul dengan amal soleh. 3 checklist yang kita bicarakan minggu lepas. Kalaulah menurut kaedah Nabi Yaakob ini dibimbangi, sultan tidak mahu dengar lagi apa yang kita punya masalah. So biar kita luahkan dalam bentuk adab yang terbaik. Itu Siti, respon saya insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay, soalan kedua. Tadi Ustaz sebut pada pendengar betapa Allah tu sangat maha kuasa. Kalau nak buat sesuatu tu petik jari je boleh terbalik dunia pun boleh jadi juga. Subhanallah. Okey, dalam konteks Nabi Zakaria, kalau ikut logik akal kita mustahil nak dapat anak. Isteri pula dah mungkin kurang subur ketika tu. Tapi ialah keajaiban berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Mungkin ada yang kata itu Nabi, tak mustahil kalau berlaku keajaiban.
agak-agak ni logik tak kalau keajaiban yang lebih kurang macam tu jugalah terjadi kepada kita manusia biasa ni yang bukan Nabi ni? Persoalan ini penting Siti kerana ia bukan sekadar isu Nabi Zakaria, ia isu banyak Nabi dalam Quran yang seolah-olah kerana mereka Nabi, mereka dapat keistimewaan. Ini penting saya berikan jawapan yang umum, iaitu perspektif kita kepada isu mukjizat. Kita perlu memahami mukjizat adalah bantuan Allah kepada para Nabi yang telah berusaha dan berikhtiar sehabis baik menurut sunnatullah dan syariatallahnya. Syariatullahnya doa dan tidak putus asa berdoa. Sunnatullahnya adalah berusaha gigih untuk mendapatkan zuriat, berusaha gigih untuk mendekatkan kaum kepada tauhid dan seumpama dengannya. Kita ini bila lihat Quran, ayat-ayat ini seolah-olah kerana mereka Nabi, maka mudahnya mereka dibantu Allah dalam bentuk mereka diberikan zuriat ataupun diberikan mukjizat seperti Nabi Musa, ularnya, tongkatnya boleh bertukar menjadi ular besar. Sedangkan sebenarnya bila kita mengkaji Al-Quran, ayat bantuan Allah ini 1-2 ayat je. Tapi kalau sampai 4 ayat Allah detailkan tentang cara berdoa. Kalau Nabi Syuaib dulu sampai 7-8 ayat cara berdakwah. Kalau Nabi Yusuf sampai 4-5 ayat cara berdakwah yang efektif. Kalau Nabi Nuh sampai 1 surah, namanya surah Nuh, melaporkan lebih daripada 10 ayat cara dakwah Nabi Nuh. Maka fahamlah kita yang perlu kita nampak bukan akibat daripada usaha. Yang kita kena zoom in, Quran rupanya detailkan usaha dan ikhtiar. Maka fahamlah kita jangan masuk wilayah Allah. Wilayah Allah adalah akibat. Wilayah kita adalah usaha. Kita mesti faham cerita mukjizat itu datang selepas usaha yang gigih. Maka dalam konteks persoalan Nabi Zakaria, memang kita tak tahu Allah sengaja diamkan cerita baginda sepanjang 70 tahun yang pertama. Tetapi masih ada cerita apa yang Nabi Zakaria lakukan dengan Maryam. Ada ceritanya itu kita akan munculkan minggu depan, Siti. Yeah. Di situ kita boleh faham sedikit kenapa Nabi Zakaria seperti tidak berdoa pun nak zuriat sebelum daripada ini. Namun selepas usia 70 nak sambut birthday lah contohnya kan. Baru terasa serius perlukan puzera. Kerana dibimbangi Bani Israel akan sesat. Seperti Nabi Ayub. Dia tidak berdoa pun mahu dipulihkan penyakitnya. Tetapi kemudiannya baru dia pulihkan penyakit doa sebab dia mula rasa penyakitnya akan menjejaskannya daripada berdakwah. Maka fahamlah kita di sini, saya simpulkan dalam bahasa mudah, fokus pada usaha. Fokus kepada usaha, gigih mencari ikhtiar, jumpa doktor, dapatkan rawatan, tanya pakar, dapatkan ubat-ubat yang mustajab, usahalah pergi ke Mekah, Madinah ke, usahalah dengan yang penting cari teruskan berdoa, kita usaha. Namun apa yang akan berlaku selepas usaha itu misteri. Nabi Yaakob pun tidak pernah jangka Allah akan respon dalam bentuk macam tu. Tuan-puan, masa depan sangat misteri. Macam kata Master Ogwe lah tu. Yesterday is history. Today is yesterday is history, but tomorrow is mystery, but today is a gift. Gunakan masa sekarang untuk berdoa. Allah detailkan adegan doa Nabi Zakaria. Bantuan Allah pada Nabi Zakaria memang nampak seperti pelik. Tetapi apa yang pelik apabila itu dalam wilayah Allah? Allah boleh memberikan kepada kita kepelikan juga. Ada hikmah tuan-puan, Allah tidak memberikan kita zuriat. Kita tak tahu apa dalam wilayah Allah Ta'ala. Allah adalah kebaikan yang kita tidak diberitahu. Dan kadang-kadang ada yang Allah mustajabkan doanya. Yang penting, ya, pasti ada kebaikan pada segala percaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hamba yang lemah tidak tahu apa bahasa Allah kepada takdir yang ditimpakan kepada kita. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak mampu diberikan zuriat, maka terimalah itu sebagai ketentuan yang terbaik daripada Allah. Berhenti menangisi masa silam. Ukirkan senyuman pada takdir Allah yang ditimpakan kepada kita. Ada orang ramai anak tapi tak dapat mendapat kebahagiaan. Jadi sentiasa fikir positif di sebalik apa yang Allah timpakan pada kita.
Wallahu alam Siti. Betul Ustaz ya. Bila tak ada anak kita minta anak ya. Hmm. Tapi bila dah ada anak pun masalah juga, bukanlah bagi sangat Yep. pun. Macam-macam kerana anak pula Ya, ya. Kita pula betul. pun kadang tak ada masa pula dengan anak-anak ya. Okey Ustaz, tersentuh sikit sebelum kesimpulan Yep. saya. Betapa hebatnya kekuasaan Allah tu. Bagaimana kita tak melihat bahawasanya Allah tu memang sangat-sangat agung. Maknanya kod yang datang tu dalam bentuk musibah sekalipun ya, kita nak yakinkan diri kita bahawa tidak ada yang boleh menidakkan, menandingi kuasa Allah Ta'ala tu, supaya bila kita lihat kebesaran Allah menginsafkan kita Ustaz. Kalau boleh kita sentiasa Allah itu sesuatu yang mudah disebut di mulut. Traffic jam ke, flight delay ke, anak tumpahkan kopi ke baju putih ke, kerana kaki tangan ke, kerana anak-anak ke, apa pun biar Allah menjadi tabiat di mulut kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah dalam apa jua situasi, susah dan senang, maka seolah-olah Allah tidak asing dalam hidup kita. Mudah untuk kita dekatkan diri kita pada Allah bila kita ditimpa sesuatu musibah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja menganggap kita orang asing sekiranya bila berlaku flight delay, traffic jam, anak tumpahkan kopi, yang keluar daripada mulut kita opocot, kurang ajar dan seumpama dengannya. Itu seolah-olah kita meletakkan diri kita sebagai orang asing di sisi Allah. Namun biarlah mulut kita ini sentiasa sebut Allah, 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 dan bukan mudah ini kerana ia memerlukan masa. Tapi kalau tak mula hari ini, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka tuan-puan sekalian, Nabi Zakaria, kerana di mulutnya sentiasa terungkap perkataan Allah, itulah yang ditawassulkannya untuk di akhirnya Allah mustajabkan. Jangan lupa kita sudah mention Nabi Zakaria berkata, Ya Allah, aku ni tak pernah terlepas di mulutku doa padamu. Aku tak pernah bosan berdoa padamu. Kita pun macam itulah. Kita tak salah nak doa pada Ya Allah, pernah berlaku satu tragedi di mana aku punya bagasi terkantoi di Dubai. Ini berlaku pada saya lah Siti kan. 2 kali. Nak pergi ke Istanbul pun Dubai, nak balik ke KLA pun di Dubai juga, di mana bagasi tak masuk ke flight. Ke 2-3 hari baru sampai. Tapi di mulut kita Allah, Allah, Allah. Maka insya-Allah ketika kita berdoa, seolah-olah Allah menganggap kita orang yang dekat padanya. Hamba-Ku ini dalam rakaman CCTV ku, dia sentiasa sebut nama aku. Maknanya kalau dia ingat aku ketika susah, maka dia layak untuk mendapat bantuanku. Tapi kalau di mulut kita bagasi tertinggal ke, sikit-sikit kita merepek, kita kutuk orang tu di Facebook, kita mengata, mengeji orang tu, bimbang, Allah tidak disebut di mulut kita, maka Allah tak mampu nak sebut kita dalam senarai orang yang layak menerima bantuan daripadanya. Itulah Siti, insya-Allah. Okey Ustaz, mungkin di hujung ni ada tak kesimpulan lain yang nak dibuat tentang kisah Nabi Zakaria dalam konteks kebesaran Allah ni? Kita fokus kepada usaha. Namun urusan keajaban itu biarlah datang dari urusan Allah. Dan kita manusia yang takkan boleh memahami apa yang misteri dan pelik dari sisi Allah. Namun percayalah, setiap hamba Ar-Rahman, Allah telah menentukan jadual-jadual dia akan menerima perkara-perkara pelik. Namun, bagi kita, it is a matter of time. Teruskan mendapat pahala dari apa jua musibah yang Allah timpa, dan ingat, kesabaran menunggu bantuan Allah itu pun adalah tujuan kita diciptakan. Bersabar menunggu jadual Allah berlaku pada kita itu pun adalah satu proses di mana kita mendapat pahala, dan mendapat pahala itulah tujuan kita diciptakan di bumi yang sementara ini Siti. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Muhammad Siti. Syari. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk anda terus